Ahmad Zahid jelaskan jumlah banduan di penjara melebihi kapasiti maksimum. Wan Faisal selar kenyataan Johari yang melarangnya berada di kawasan Dewan Rakyat. PDRM sahkan sudah kenal pasti 4 individu yang kurung anak Abuya. Majikan diingatkan tidak jadikan gaji minimum sebagai gaji permulaan untuk semua pekerja. Pemilihan Bersatu Bahagian Jasin dibekukan buat sementara waktu. Ramanan selar dakwaan Belanjawan 2025 sisihkan masyarakat India. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstab News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan jumlah banduan di negara kini mencecah 87,000 orang iaitu melebihi kapasiti maksimum 74,000 tahanan. Justru usaha rentas agensi dan kementerian perlu dilakukan bagi mengatasi masalah itu. Katanya pihaknya akan membantu Jabatan Penjara Malaysia menyelesaikan masalah lebih muatan dengan beberapa pendekatan proaktif. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian ketika berucap pada Majlis Peluncuran Dasar Sosial Negara DSN 2030 di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Ahmad Zahid menegaskan kerajaan tidak akan memandang ringan permasalahan sosial yang berlaku di negara ini. DSN 2030 menetapkan sasaran untuk negara berada di kedudukan ke-25 dalam Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Persepsi Rasuah selain meningkatkan penyertaan wanita dalam tenaga buruh ke-60%. Keputusan Parlimen yang melarang Wan Ahmad Faisal untuk tidak berada di beberapa kawasan Dewan Rakyat menjadikan ahli Parlimen Machang itu berasa dizalimi. Katanya dalam satu sidang media, arahan yang dikeluarkan Tan Sri Johari Abdul itu adalah bertentangan dengan petua yang sudah menjadi amalan sebelum ini dan sepatutnya dipatuhi. Jelas Ketua Pemuda Bersatu itu, pada 2018 ahli Parlimen Gelang Patah ketika itu Lim Kit Siang yang juga digantung selama 6 bulan namun masih diberi kebenaran untuk berada di tempat duduknya di Dewan Rakyat, cuma tidak boleh terlibat dalam perbahasan. Beliau sekaligus mempersoalkan mengapa sebuah kerajaan yang diketuai orang yang dipanggil Ketua Reformasi Malaysia bukan sahaja menafikan haknya untuk membela diri dalam jawatan kuasa pilihan khas Parlimen, malah beliau dilarang sama sekali untuk masuk memerhati sidang yang sedang berlangsung. Terdahulu Ketua Whip PN, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mempersoalkan keputusan Johari yang melarang Wan Ahmad Faisal daripada berada di galeri awam. Ia susulan surat Johari pada Selasa lalu yang memberitahu Wan Ahmad Faisal bahawa tidak dibenarkan berada di galeri awam atau tempat pegawai kerajaan yang bertugas di Dewan Rakyat. Arahan itu katanya kerana beliau masih menjalani penggantungan mengikut Peraturan Mesyuarat 44/5. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein mengesahkan sudah mengenal pasti nama 4 individu yang didakwa mengurung anak bekas pemimpin Al-Arkam, Ummu Atiyah Asy'ari yang menjadi mangsa keganasan seorang pemimpin GISP. Menurutnya dalam satu laporan portal, nama individu terbabit yang berusia lingkungan 20 tahun ke atas dikenal pasti berdasarkan laporan yang dibuat serta menerusi YouTube seperti yang dinyatakan oleh mangsa. Dalam pada itu, Razaruddin juga tidak menolak kemungkinan terdapat mangsa lain turut menghadapi nasib sama seperti anak sulung Asy'ari. Katanya, kerajaan juga menubuhkan jawatan kuasa untuk ahli-ahli GISP di luar sana memberikan kerjasama secara sukarela untuk pemulihan. Baru-baru ini, 6 kenderaan polis tiba di perkampungan GISP di Kampung Batu Hampar dalam sekitar jam 2.38 petang pada Ahad dipercayai membawa anak sulung kepada bekas pemimpin Al-Arkam.
Wanita terbabit dilihat berpakaian baju kurung putih dibawa terus ke rumah kediaman di dalam perkampungan itu dipercayai bertujuan bagi menunjukkan lokasi dirinya didakwa dikurung kira-kira sebulan. Kerajaan mengingatkan majikan supaya tidak menjadikan kadar gaji minimum yang baharu sebagai gaji permulaan kepada semua pekerja termasuk siswasa. Menteri Sumber Manusia Stephen Sim Chi Kiong berkata, kadar gaji minimum daripada 1,500 kepada 1,700 yang diumumkan dalam Belanjawan 2025 pada Jumaat lepas merupakan gaji untuk pekerja asas dengan kelayakan akademik dan kemahiran rendah termasuk pekerja sektor 3D iaitu kotor, bahaya dan sukar. Pada pembentangan Belanjawan 2025 Jumaat lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan mengumumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada 1,500 kepada 1,700 sebulan berkuat kuasa 1 Februari depan dan 1 Ogos 2025 kepada majikan atau usahawan kecil yang mempunyai 5 orang pekerja ke bawah. Sim juga berkata tempoh penyelarasan gaji yang diberikan itu adalah munasabah dan mencukupi serta majikan diingatkan supaya mematuhi arahan yang ditetapkan. Beliau juga menggesa mana-mana pihak terutama pekerja yang mengetahui terdapat pelanggaran undang-undang berkaitan perburuhan termasuk gaji minimum supaya melaporkan kepada Kementerian Sumber Manusia terutama Jabatan Tenaga Kerja supaya tindakan sewajarnya dapat diambil. Kenaikan kadar gaji minimum katanya bukan mahu membebankan golongan majikan namun ia antara lain memberikan pekerja kuasa membeli yang lebih tinggi seterusnya secara tidak langsung membawa limpahan ekonomi kepada usahawan dan syarikat kecil setempat. Setiausaha Bersatu Melaka Azharuddin Idris memberitahu pemilihan Bersatu Bahagian Jasin dibekukan buat sementara waktu susulan penggantungan jawatan kuasa bahagian tersebut baru-baru ini. Beliau berkata penggantungan itu akan mengambil suatu tempoh dan bergantung kepada siasatan yang dilakukan ibu pejabat parti. Azharuddin berkata setakat ini pihaknya masih belum menerima alasan penggantungan bahagian tersebut daripada Bersatu Pusat memandangkan siasatan masih dijalankan. Sementara itu, Ketua Bersatu Melaka Dr. Yatsil Yaakob digesa berundur susulan penggantungan itu dan Mas Ermiati Samsudin dicadang mengambil alih jawatan itu. Akar Umbi Bersatu Melaka enggan dikenali berkata kepada FMT, penggantungan itu menunjukkan kelemahan Yatsil yang juga Ketua PN Negeri mentadbir dan mengurus bahagiannya sendiri. Mas Ermiati adalah ahli Parlimen Masjid Tanah dan bakal mengetuai Wanita Bersatu selepas Rina Harun menarik diri daripada mempertahankan jawatan itu pada pemilihan parti bulan depan. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi R. Ramanan menjelaskan Belanjawan 2025 adalah untuk semua lapisan masyarakat tanpa membezakan mana-mana komuniti. Ramanan menyelar kenyataan sesetengah pihak yang mendakwa jumlah peruntukan 130 juta bagi masyarakat India yang diumumkan Datuk Seri Anwar seolah-olah meminggirkan komuniti itu. Beliau mengingatkan masyarakat India agar tidak terpengaruh dengan dakwaan yang dibuat sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Terdahulu, seorang pemimpin PN membangkitkan persoalan bagaimana Datuk Seri Anwar memperuntukkan 600 juta untuk mengubah suai bangunan Sultan Abdul Samad dan Karkosa Srinagar, tetapi hanya memperuntukkan 130 juta kepada masyarakat India. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.